Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk buku, kita akan terus masuk kepada silibus baru. Okey, untuk silibus yang lepas kita sudah selesai. Kita akan masuk kepada silibus baru, iaitu silibus UPKK, di mana subjek tauhid ini kita panggil sebagai subjek ulum syari'iyah, subjek akidah. Okey, untuk subjek tauhid kita panggil sebagai subjek akidah. Okey, untuk semua pelajar boleh buka muka surat 1 untuk ulum syari'iyah akidah. Untuk tahun 3 kita mengandungi 5 tajuk utama, iaitu beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, sifat baqa', sifat mukhalafatuhu lil hawadis, dan juga sifat qiyamuhu binafsihi. Okey, boleh lihat pada mata pelajaran yang pertama. Tajuk yang pertama kita adalah beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Okey, baik, kita lihat pengertian beriman kepada kitab. Wajib meyakini bahawa Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia. Okey, ulang lagi sekali. Wajib meyakini bahawa Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia. Okey, apa yang kita faham daripada potongan ayat ini? Wajib di sini bermaksud sesuatu yang perlu ataupun kita perlu percaya bahawa Allah itu menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Maksudnya kat sini bahawa kata-kata Allah ataupun kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Okay, seperti yang kita tahu bahawa tugas malaikat Jibril adalah menerima wahyu daripada Allah kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Okey, kenapa kitab? Kenapa kita panggil kitab? Kerana kitab adalah panduan kepada manusia ataupun rujukan kehidupan untuk manusia. Okey. Lihat juga, hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Sekiranya kita tidak beriman kepada kitab, maka hukumnya berdosa. Okey, baik. Lihat pula poin yang ketiga, nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Okey, kitab terdapat 4 jenis kitab, iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okey, kita lihat kepada siapa kitab-kitab ini diturunkan dan juga di dalam bahasa apa. Okey, kitab Al-Quran kepada siapa diturunkan? Sudah tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan pula di dalam bahasa Arab kerana Nabi dalam golongan bangsa Arab. Okey. Seterusnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam, dan diturunkan di dalam bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Okey, manakala kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa di dalam bahasa Ibrani. Dan juga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di dalam bahasa Qibti. Okey, bahasa-bahasa ini diturunkan dalam bahasa yang berbeza kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ini adalah dalam kalangan bangsa yang berbeza. Okey, sedikit info. Kitab keempat-empat kitab ini dipanggil sebagai kitab samawi
Okey, kerana diturunkan oleh Allah kepada Rasul pilihannya. Okey, perkataan asal bagi samawi adalah sama', iaitu langit. Langit yang bermaksud diturunkan daripada Allah kepada para Rasul yang terpilih sahaja. Okey, jelas? Kita boleh lihat seterusnya pada muka surat 2. Okey, semua baca sama-sama dalil naqli beriman kepada kitab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Surah An-Nisa ayat 136. Okey, baik. Kita lihat pula pada maksudnya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang telah diturunkan ke atas Rasul-Nya. Maksudnya, di sini Allah menyeru kepada 3 perkara, iaitu aminu billah, beriman kepada Allah, aminu wa rasuli, aminu rasuli, berimanlah kamu kepada Rasul-Rasulnya, dan juga yang ketiga, aminu wal kitabi, berimanlah kamu kepada kitab-kitabnya. Okay. Maksudnya di sini kita perlu percaya dan juga kita perlu ikut apakah yang terkandung dalam ayat-ayat Allah di dalam kitabnya. Okay, sekiranya kita berada pada zaman Nabi Muhammad, maka kitab yang kita perlu percaya dan kita perlu pegang adalah kitab Al-Quran. Okay. Kitab Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur ini diturunkan pada zaman yang berbeza mengikut peredaran zaman. Okay. Kita berada pada zaman Nabi Muhammad, maka kitab yang kita perlu percaya adalah kitab Al-Quran. Kita perlu percaya pada kitab Al-Quran tanpa kita menafikan kitab-kitab lain, iaitu kitab Injil, Taurat dan Zabur. Okay. Lihat pula pada poin yang kelima, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Okey, kita lihat pada kitab Zabur, apakah isi kandungan ataupun pengajaran yang terdapat di dalam kitab Zabur, iaitu mengenai petua, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Okey, isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab ini diturunkan kerana bersesuaian dan bertepatan dengan zaman ataupun bangsa masing-masing pada masa itu. Okey, kitab Zabur pada zaman Nabi Daud. Okey, seterusnya zaman Nabi Musa diturunkan pula kitab Taurat. Okey, dalam kitab Taurat mengandungi syariat akidah yang benar serta iktikad yang betul. Dan juga menyebut tentang Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad belumlah dipastikan waktu itu. Bagaimana kekuasaan ataupun Allah ingin menguji kepercayaan manusia kepada Allah itu sendiri, bahawa Nabi Muhammad itu bakal dilahirkan di dunia ini. Okay. Sejak daripada zaman beribu-ribu tahun yang dahulu sebelum Nabi dilahirkan. Bagaimana Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ini menyentuh kepada syariat akidah yang benar kerana pada zaman Nabi Musa berlakunya kecelaruan akidah, iaitu mereka sedang ataupun mereka terdapat kecelaruan akidah ataupun kerosakan akidah di mana mereka sendiri tidak mengenal siapa Tuhan yang sepatutnya mereka sembah. Okay, sebab itulah kitab Taurat itu diturunkan dan menyentuh tentang
akidah yang benar. Okey. Dan juga pada zaman Nabi Musa, iaitu kitab Taurat, berlakunya pertelingkahan akidah antara Firaun dan Nabi Musa, di mana Firaun menganggap ataupun mengaku dan juga menyuruh umat ataupun menyuruh seluruh manusia menyembah dirinya sebagai Tuhan. Begitulah rosaknya akidah pada zaman Nabi Musa. Maka muncullah Nabi Musa untuk memperbetulkan semula akidah yang rosak, di mana Nabi Musa membawa akidah bahawa Tuhan yang sepatutnya disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya kitab Injil. Isi kandungan di dalam kitab Injil adalah wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia untuk kembali ke jalan Allah. Okey. Setelah lama diturunkan kitab Taurat, barulah diturunkan kitab Injil. Hal ini kerana akidah manusia yang sewaktu itu terlalu selesa, ataupun manusia yang sudah selesa dengan kehidupan seharian, mereka pun banyak lupa ataupun banyak lalai dengan kehidupan mereka. Okay. Maka dalam kitab Injil itu Allah menyentuh mengenai pengajaran supaya kembali semula ke jalan Allah, kembali semula ke landasan yang sebenar, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhlak mulia. Okay. Di dalam kitab Injil juga ada menyebut tentang Rasul yang terakhir. Begitu hebatnya Nabi Muhammad disebutkan berturut-turut di dalam kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat dan Injil. Okey. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga disampaikan daripada Nabi Muhammad kepada seluruh umat Islam di dunia. Okay. Di dalam Al-Quran ini terdapat 114 surah yang terkandung di dalam 30 juzuk. Okay. Terdapat 114 surah Quran yang kita baca sekarang. Dan di dalam Al-Quran ini melengkapi tentang akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Okay. Al-Quran ini sudah cukup lengkap dan sempurna. Nanti Ustazah akan ceritakan sejarah penyempurnaan Al-Quran ni macam mana. Okey, dan juga Al-Quran ini menjadi panduan kepada manusia sepanjang masa sehinggalah hari kiamat. Dan diturunkan Al-Quran ini secara berperingkat-peringkat di Mekah dan Madinah. Itu daripada Mekah ke Madinah dan seluruh dunia. Dan Al-Quran ini juga adalah penutup untuk segala kitab, di mana tiada lagi apa-apa kitab selepas Al-Quran. Dan sekiranya ada yang mengatakan bahawa ada kitab selepas Al-Quran, maka perkara tersebut adalah tidak benar. Okey, baik. Al-Quran ini adalah penutup segala kitab. Okey, untuk topik yang seterusnya, Ustazah akan ceritakan mengenai kelebihan Al-Quran dan juga faedah beriman kepada kitab. Faedah beriman kepada kitab. Okey. Cukup setakat ini tentang beriman kepada kitab. Semoga semua boleh faham. Dan mengapakah Allah melaknat mereka ataupun Allah mengancam ataupun Allah menghukum mereka yang tidak ingin beriman kepada kitab. Okay. Sebagai umat Islam, kita perlulah beriman pada setiap apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita, kerana beriman kepada kitab adalah rukun iman. Okey, baik. Setakat ini itu sahaja. Inilah tajuk pertama kita untuk subjek UPKK bagi tahun 3.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.